Dan bagi mengulas selanjut, kita bersama Ketua Ekonomi Bank Mualaf Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Auzan Nizam Abdul Rashid. Doktor, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Doktor, ini bukan kali pertama kita melaksanakan usaha membawa pulang hasil pelaburan luar negara untuk menyokong nilai ringgit. Soalan yang lazim kita ingin tahu, bagaimana untuk GLC dan GLIC ini mampu mencapai keseimbangan antara mandat dividen yang diperlukan portfolio pelaburan luar dan usaha menyokong ringgit. Bagaimana, Doktor? Okey, pendapat saya walaupun dasar itu dilaksanakan sedemikian rupa, namun keputusan untuk melaksanakannya masih lagi bersifat komersial. Kalau kita lihat dalam kes KWSP yang mana mereka melabur di sekitar 38% dalam pasaran global, dan kita dapat lihat dari segi pendapatan KWSP lebih pada separuh disumbang oleh pelaburan daripada luar negara, sekitar 53%. Dan sudah pasti apabila pihak KWSP mahu membayar dividen, ianya mestilah berdasarkan pendapatan yang telah direalisasikan, bermaksud pelaburan itu sudah dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar dividen lah. Jadi ada orang kata tu unsur bahawa wang tersebut akan dibuat kembali dan digunakan untuk membayar dividen. Jadi ia bersifat komersial. Cuma dalam kes ni apabila disuarakan oleh pihak bank negara, dinyatakan secara jelas oleh pihak bank negara, bagi saya ia merupakan suatu bentuk campur tangan lah oleh pihak berkuasa, kerana secara lumrahnya pasaran mata wang ni adalah berdasarkan permintaan dan penawaran, supply and demand. Namun dalam keadaan tertentu situasi penentuan harga itu berlaku dalam keadaan yang tidak cekal. Mungkin disebabkan oleh faktor sentimen yang begitu negatif pada masa ini terlampau ditumpukan kepada isu berkait rapat tentang kadar Fed Amerika Syarikat. Jadi itu mengganggu gugat dari segi pengoperasian pasaran mata wang tersebut. Jadi ia memerlukan suatu bentuk campur tangan bagi memastikan kestabilan dalam mata wang ini. Jadi ia satu pertimbangan yang agak delicate lah bagi menentukan nilai mata wang ringgit. Dengan usaha ini juga, silakan Doktor. Jadi maksudnya pengoperasian mata wang itu akan berjalan secara selancar yang mungkin lah. Doktor, Gabenor Bank Negara juga menyebut galakan turut diberi kepada syarikat korporat untuk melaksanakan perkara yang sama, dan kita tahu syarikat korporat ini kebanyakannya dipacu sifat komersial. Bagaimana syarikat korporat juga boleh memainkan peranan ini? Saya rasa bila wang tersebut dibawa kembali ke Malaysia, sudah pasti akan masih lagi ada unsur-unsur komersial, kerana sudah pasti mereka boleh mendepositkan wang tersebut dalam pasaran ataupun institusi perbankan yang akan juga menerima orang kata itu pulangan lah. Cuma dari segi perbezaan interest rate differential kita panggil perbezaan kadar faedah itu berbeza lah. Tapi setidaknya kalau kita lihat GLC itu sendiri pun memang merupakan suatu instrumen dasar kerajaan. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau pihak GLC juga turut serta dalam membantu usaha untuk mengukuhkan ringgit. Jadi ia orang kata itu bersifat menyeluruh lah dalam kes membantu dalam mengukuhkan nilai ringgit ini. Dan sejauh manakah langkah ini memberikan kesan jangka panjang kepada pemulihan nilai ringgit, ataupun kita perlu teliti lagi aspek lain apabila bercakap mengenai tempoh jangka panjang, Doktor? Okey, bagi saya langkah yang disebutkan ini adalah bersifat jangka pendek untuk bagi menstabilkan nilai mata wang. Tapi bergerak ke hadapan dari segi jangka panjangnya, bagaimana nilai ringgit itu ditentukan, ini seharusnya berpaksikan kepada asas-asas ekonomi, terutamanya dari segi reformasi ekonomi, bagaimana kita pastikan setiap sumber kerajaan itu diletakkan, dibelanjakan ke arah yang akan meningkatkan produktiviti sebagai contoh. Dan kalau kita dapat lihat signal ataupun isyarat daripada angka seperti imbangan dagangan akaun semasa yang merosot, itu menunjukkan bahawa walaupun masih lagi surplus balance, tapi dia juga menandakan ada permasalahan yang bagi rapat tentang isu-isu struktur ekonomi, seperti kalau kita lihat imbangan dagangan dalam sektor agro makanan yang defisit, dan juga overseas remittance oleh foreign workers ataupun pekerja asing yang meningkat naik, juga menunjukkan bahawa pasaran buruh juga ada menghadapi sedikit isu lah. Jadi itu menuntut permasalahan itu diselesaikan dalam bentuk jangka pertengahan dan jangka panjang. Jadi mungkin itu caranya lebih baik dalam menentukan nilai ringgit pada masa dan tempoh jangka panjang lah.
Dan Gabenor juga menyentuh tentang tahun ini adalah tahun reformasi struktur dan seharusnya dilakukan dengan segera, dan sekiranya kita lakukannya dengan lewat, ia akan menyukarkan lagi, melambatkan lagi proses kita boleh cakap pemulihan ini yang kita inginkan dan perlukan oleh negara. Adakah dasar semasa kita termasuk rasionalisasi subsidi sudah di landasan betul, tepat ke arah penstrukturan pahit yang perlu kita laksanakan, Doktor? Dari segi pembentangan rangka kerja bagaimana ia dilaksanakan itu telah dilaksanakan. Seperti yang Nina sebut, tahun ini adalah tahun pelaksanaan. Jadi aspek yang paling kritikal buat masa ini adalah bagaimana ianya dilaksanakan, bagaimana, dan yang paling penting sekali outcome daripada hasil daripada pengusutan semula ataupun reformasi ekonomi yang kita bakal laksanakan. Namun aspek pelaksanaan ni ada beberapa isu juga yang saya perlu lihatlah. Maksudnya dari segi pace ataupun sequencing pelaksanaan dasar tersebut. Kita tak mahu pelaksanaan yang terlalu banyak pada masa yang sama akan mewujudkan suatu kejutan kepada ekonomi pula. Jadi ini juga satu aspek yang perlu diambil kira supaya pelaksanaan reformasi ekonomi itu dapat dilakukan secara lancar dan pada masa yang sama dapat diurus kesan sampingan yang bakal kita hadapi supaya betul-betul ekonomi itu akan terus bertumbuh pada kadar yang lebih baik. Dan apa mungkin downside risk yang boleh menjejaskan reformasi ekonomi semasa ketika ini, Doktor? Bagi saya downside risk paling utama adalah kalau sekiranya dasar itu dah diumumkan tetapi ianya dilewatkan ataupun senang cerita U-turn lah. Kalau berlaku perkara tersebut, dia akan menimbulkan suatu rasa yang kurang senang, terutama dari segi peserta pasaran pelaburan dan sebagainya. Dan yang terutama sekali bagi saya adalah bagaimana pihak agensi penarafan kredit seperti S&P, Fitch dan juga Moody's yang akan menilai tahap komitmen untuk mereformasikan ekonomi negara. Itu juga satu aspek yang perlu diambil kira lah. Dan bagaimana untuk kita lihat kepada faktor-faktor luaran seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah, peperangan, kita boleh cakap dagangan antara US dan juga China, iaitu pesisiran Laut Merah yang juga terjejas. Bagaimana perkara-perkara ini yang menjadi antara punca yang mempengaruhi kelembapan ekonomi pada tahun 2023 juga akan mempengaruhi antara aspek ekonomi kita, iaitu dalam nilai mata wang ringgit. Okey, saya kira apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan berjumpa dan tentu membuat satu rombongan yang begitu strategik kepada negara-negara maju ni merupakan satu langkah yang saya kira begitu praktikal lah. Kerana negara kita mempunyai tentu daya saing yang tersendiri yang mampu menarik perhatian para pelabur yang bersifat jangka panjang ini untuk datang dan set up shop lah di negara kita. Jadi usaha untuk mempromosikan negara dari segi pelaburan, dari segi pelancongan dan sebagainya perlu dilaksanakan secara konsisten. Dan ini yang saya kira perlu dilaksanakan kerana kalau kita nak cakap pasal isu geopolitik ni, kita pun satu perkara itu di luar kawalan dan kedua kita tidak pasti bilakah ia benar-benar dapat diselesaikan. Jadi pada masa yang sama kita perlu laksanakan apa yang perlu untuk pastikan negara itu akan terus bertumbuh dalam kadar yang positif dan yang lebih baik lagi lah. Jadi saya rasa langkah yang dilaksanakan buat masa ini telah pun saya kira dalam landasan yang betul lah. Doktor, pada minggu hadapan iaitu hari Isnin, insya-Allah Jabatan Perakap Malaysia DOSM akan mengeluarkan iaitu antara prestasi terkini indeks harga pengguna di mana kita sekaligus akan mengetahui inflasi yang terkini. Jadi bagaimana jangkaan doktor terhadap prestasi inflasi pada minggu depan akan mempengaruhi pergerakan nilai ringgit Malaysia selepas ini? Saya jangkakan inflasi negara akan kekal stabil sekitar 1.5% dan kerana pelaksanaan dasar itu masih lagi dalam keadaan yang gradual dan apabila kadar inflasi stabil dari segi pelaksanaan dasar monetary, saya kira masih dalam jajaran yang sesuai. Maksudnya ia tidak menuntut suatu orang kata itu pengetatan dalam dasar monetary lah. Jadi saya melihat dari segi inflasi ini dalam keadaan yang stabil, sepatutnya sekiranya dia memberi impak yang neutral lah kepada pasaran mata wang. Buat masa ini saya rasa masih lagi berkenaan dengan situasi kadar faedah di Amerika Syarikat lah, Nina, berkenaan dengan penentuan harga mata wang ringgit buat masa ini.
Baik, terima kasih doktor kerana bantu kami fahami bagaimanakah antara faktor-faktor yang bakal mempengaruhi nilai ringgit Malaysia selepas ini dan apakah antara usaha-usaha yang boleh digerakkan lagi untuk kita kukuhkan lagi nilai mata wang tempatan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azwani Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam extraordinary.com dan di semua platform media sosial.